Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya doakan moga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, ceria, tenang dan sentiasa dalam redha dan kasih sayangnya. Untuk slot kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua 4 perkara yang menyebabkan berlakunya ataupun terjadinya tekanan ataupun stres. Okey, seperti yang kita tahu, sedia maklum, tekanan boleh dirasai, boleh dihadapi dari segi pelbagai peringkat umur, daripada kanak-kanak sampailah ke peringkat warga emas. Okey, tekanan ni, apa itu tekanan? Tekanan kita boleh bagi maksud kata di mana satu keadaan kita sendiri kadang-kadang rasa tak selesa duduk dalam keadaan tekanan itu. Dia macam contoh, kita boleh bagi tekanan berada di dalam kesesakan lalu lintas, traffic light, menghadapi kerana anak-anak, kerana pasangan kita, sama ada suami ataupun isteri, pasangan ataupun ibu bapa kita, kerana kawan-kawan, majikan dan sebagainya lagi lah. Jadi tekanan ni, nak kata kita nak lari pada dia ni agak sukar. Memang tak boleh nak lari daripada tekanan. Jadi kita kena hadapi dia. Jadi kita pun nak tahulah macam mana kita boleh tahu tiba-tiba aku ni tengah menghadapi tekanan ni, aku stres ni, aku tekanan tapi tak tahu punca. Jadi hari ni insya-Allah lah saya cuba berkongsi dengan anda semua 4 faktor yang menyebabkan berlakunya tekanan ni. Salah satunya kita ambil dari segi perubahan. Perubahan, kita selalu sering dengar perubahan itu, perubahan ini. Kita boleh ambil satu analogi lah. Perubahan ni, kalau kita ambil satu putaran, kita boleh ambil putaran roda, di mana roda tu berpusing daripada atas turun ke bawah, kan, lingkaran putaran roda tu dia boleh bergerak ke depan, dia boleh juga bergerak ke belakang. Itu yang dikatakan perubahan. Jadi perubahan inilah yang menyebabkan berlaku tekanan pada kita. Jadi perubahan-perubahan ini kita kena tahu, adakah kita boleh lalu bersama peralihan perubahan itu. Kalau dulu perubahan kita tengok zaman tok nenek kita, zaman tok kita, zaman mak ayah kita dulu masa kita kecil-kecil, kalau kata nak berlaku perubahan tu, kadang-kadang hari ni berperubahan, lama pula tu baru ada perubahan. Tapi hari ni berbanding dengan zaman dulu, perubahan berlaku dengan pantas dan laju lah. Kalau hari ni contoh kita kata, kita pandang, kita tengok contoh anak-anak lah. Kalau kita sebagai ibu bapa, kita tengok anak-anak kita. Dari segi perbelanjaan ekonomi persekolahan mereka, kan? Kalau kata dulu harga pembelian buku, perbelanjaan makan mereka mungkin harga yang kecil, tapi hari ini perubahan tu berlaku dengan begitu pantas, jadi besar. Itu merupakan satu contoh lah. Dia menyebabkan bila berlaku perubahan tu menjadi tekanan pada kita. Jadi kalaulah kita pada hari ini masih lagi tak dapat nak menyesuaikan keadaan fizikal dan pemikiran kita dengan perubahan yang berlaku, itulah yang menyebabkan risiko tekanan tu berlaku lebih tinggi lah. Kalau kita boleh adapt, kita boleh menyesuaikan diri kita dengan perubahan tu, insya-Allah tekanan tetap berlaku, tapi insya-Allah kita boleh menghadapinya, kita boleh melaluinya dengan lebih baiklah. Kita boleh atur susun dia. Okey, jadi kita nak tengoklah bagaimana cara kita nak hadapi perubahan tu. Dia dalam bila berlaku sesuatu perubahan ni, kita kena faham, bila berlaku sesuatu perubahan, dia ada proses dia. Proses dia ada peringkat dia. Okey, biasanya dalam perubahan, suatu perubahan ni kita ada 4 jugalah. Kita ada 4
peringkat perubahan. Kita bagi contoh sekali lah sekali nah. Okay, satu perubahan yang berlaku, peringkat pertama yang terjadi, kita ambil contoh terus, apabila normalnya suami isteri yang biasa melakukan pengurusan rumah tangga secara bersama, menguruskan anak-anak secara bersama, apabila berlaku perubahan, kita ambil contoh kehilangan. Salah seorang suami isteri hilang. Contoh suami isteri ni hilang, isteri ni hilang suami. Bila hilang suami, itu berlaku perubahan tu. Nampak tak kat situ? Ada berlaku perubahan. Isteri yang tadi menguruskan rumah tangga bersama suaminya, tiba-tiba berlaku perubahan. Suaminya hilang. Tinggallah dia terpaksa menguruskan rumah tangga secara bersendirian bersama dengan anak-anaknya. Okey, apa yang berlaku semasa proses perubahan tu? Proses pertama yang sering kali berlaku adalah penafian. Penafian ni dia menafikan. Penafian ni dia sukar untuk menerima perubahan tersebut. Contoh yang tadi kita ambil, dia kehilangan suami. Isteri tadi kehilangan suami. Apa berlaku pada dia bila berlaku tentang proses penafian tadi? Bila berlaku kepada isteri tadi kehilangan suami, dia merasakan sukar untuk menerima perubahan tu. Dia menafikan, kenapa aku yang diuji begini, kenapa suami aku hilang, kenapa aku yang kena. Itu penafian. Dia tak boleh nak terima pada peringkat awal dia. Jadi dia menafikanlah. Okey. Selepas proses penafian, apa yang berlaku seterusnya? Selalunya selepas penafian, dia akan berlaku penentangan. Okey, proses kedua adalah penentangan. Daripada tadi dia kehilangan suami, dia menafikan, kenapa aku rancang macam ni jadi macam ni, kenapa tak jadi macam yang kita rancang. Itu penafian tadi. Dan dia menentang. Bila masuk ke proses penentangan tu, isteri tadi dia akan mencari jalan macam mana nak menghindarkan perkara tersebut daripada terus berlaku. Dia tak mau dah tadi sebab berlaku perubahan, dia tak boleh nak terima, dia sukar untuk menerima perubahan tersebut dan dia nak menentang. Dia nak menentang ni, dia macam tak maulah, dia cari jalan lah. Kenapa, contoh tadi, kenapa kita rancang macam ni jadi macam lain, cari, dia pergi tanya orang maklumat sana, dia tanya orang maklumat sini, kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam tu. So dalam proses dia mencari maklumat tadi, dia sebenarnya cuba menyatukanlah daripada penafian kepada penentangan. Dan dalam masa yang sama, ketika dia mencari jalan penyelesaian untuk menentang, dia dapat satu lagi yang dipanggil penerokaan. Dia cuba meneroka di sebalik apa yang terjadi itu. Contoh tadi, dia kehilangan suami. Dia kehilangan suami itu, menentang kan. Bila dia menentang, dia mencari kenapa Allah jadikan ujian ni kepada dia. Kenapa perancangan yang dia atur bersama suami jadi seperti lain. Kan? Okay. Bila dia mencari penerokaan satu demi penerokaan, dan akhirnya dia akan nampak, rupanya kalau dia rancang A jadi B itu adalah yang terbaik untuk dia. Dan dia akan dapat maklumat, B ni lagi sesuai pada yang dia rancang tadi. Okay, dia dah start mula boleh menerima perubahan itu. Dan dia tahu perubahan telah berlaku. Masa tadi, peringkat pertama tadi penafian kan? Okay, penafian dia tak menerima lagi. Dia masih kenapa. Lepas tu dia menentang. Bila menentang tu dia start mencari. Kenapa begini. Dan dia dapat maklumat, dia dah masuk kepada penerokaan. Apabila sampai satu tahap dia meneroka, akhir sekali dalam tempoh bergantung kepada setiap individu lah, sebab individu mempunyai personality yang berbeza. Jadi tempoh masa penerokaan itu ada setengahnya pendek, ada setengah orang makan masa yang panjang, bergantung kepada individu. Jadi bila selepas penerokaan, akhir sekali dia akan boleh menerima. Itu dipanggil penerimaan. Jadi bila dia melalui proses tadi, pertama proses penafian, kedua proses penentangan, ketiga proses penerokaan. Dan bila dia dapat dah semua penerokaan tu, dia dapat penerimaan. Jadi 4 proses dalam perubahan yang berlaku tadi itu berlaku, memang kena berlaku. Dan orang yang menghadapi perubahan, yang perlu melalui perubahan itu
akan melalui proses-proses ini. Sebab tu kadang-kadang bila kita tak clear proses dalam perubahan yang berlaku itu, kadang-kadang orang yang menanggung itu sendiri pun tak tertanggung, dan orang yang memberi sokongan kepada dia juga yang tidak memahami juga memberi penekanan kepadanya. Sebagai contoh yang orang sokongan tadi, mereka boleh mengatakan kepada individu yang tengah menghadapi tekanan, individu yang tengah menghadapi satu-satu perubahan, mereka boleh memberi tekanan lagi dengan contoh seperti kenapa hang tak boleh, kenapa awak tak boleh terima benda ni, kenapa si A tu dapat terima dengan cepat, kenapa awak lambat nak terima benda ni. Okey, kenapa berlaku sokongan yang macam tu? Kerana orang yang sebagai sokongan tadi tidak memahami proses yang terlibat di dalam sesuatu perubahan yang berlaku itulah. Jadi sebab itulah kita kena tahu bila berlaku sesuatu tekanan, dia mesti berpunca daripada faktor-faktor yang kita nak kongsikan ni lah. Satu faktor yang menyebabkan berlaku tekanan tadi adalah perubahan. Di dalam perubahan ada peringkat yang tadi, 4 peringkat tadilah. Jadi bila kita clear yang tu, kita faham perubahan ini menyebabkan berlakunya tekanan. Bila di dalam perubahan juga rupanya ada 4 proses lagi yang kita kena hadap, yang kita kena lalui, yang kita memang kena lalulah, tak boleh lari. Jadi bila kita faham yang tu, orang yang di luar yang menghadapi perubahan juga faham yang tu, dia akan bagi sokongan yang padu juga kepada orang yang menerima perubahan itu. Sebab itulah penting sangat untuk kita memahami proses-proses ni, barulah jadi bekerjasama lah. Jadi kita sama-sama bekerjasama membantu orang yang mengalami perubahan tersebut. Sebab tu penting untuk orang yang beri sokongan dan orang yang menerima perubahan memahami betul-betul apa itu faktor yang menyebabkan berlaku tekanan dan proses-proses yang terlibat di dalam faktor tersebut. Jadi untuk slot kali ini saya kongsikan yang itu dulu. Slot seterusnya kita akan sambung faktor yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum.